bangkitkan di dalam dewan ini. Saya tidak dapat ataupun saya tidak nampak sebarang kekangan yang boleh timbul. Kalau ada pun kekangan itu adalah kekangan kita belum lagi duduk di sebelah sana. Kalaulah kita sudah berada di sebelah sana, kekangan ini tidak akan menjadi kekangan dan insya-Allah akan kita buktikan kerana boleh dilihat kejayaan kita di negeri Selangor, boleh dilihat kejayaan kita di negeri Pulau Pinang, boleh dilihat kejayaan dan keupayaan kita di negeri Kedah, dan boleh dilihat kejayaan dan keupayaan kita di negeri Kelantan. Walaupun dengan berbagai-bagai kekangan dan sebagainya, 20 tahun dulu ketika mula kita memenangi Kelantan pada tahun 1990, kita dengar tumahannya bagaimana kerajaan itu akan hanya bertahan selama 3 bulan. Tapi insya-Allah pada tahun ini kita akan menyambut kejayaan pemerintahan kita di negeri Kelantan untuk tahun yang ke-20, dan insya-Allah akan kita sambut kejayaan kita di negeri Selangor untuk tahun ke-20 bila sampai waktunya 20 tahun nanti, dan seterusnya kita juga di Pulau Pinang dan lain-lain negeri, dan insya-Allah juga di peringkat pusat insya-Allah di Kedah. Itu yang betul. Isu kedua yang ingin saya bangkitkan di sini adalah tentang antara langkah yang boleh kita ambil untuk memberikan parlimen ini dapat berfungsi sebagai world class parliament dan juga world class parliamentarian, istilah yang selalu kita dengar. Saya ingin mencadangkan supaya parlimen dijadikan sebagai salah satu tempat rujukan rakyat mengenai permasalahan semasa, keperluan akademik contohnya, ataupun lebih sifat mesra rakyat. Tidak cukup hanya sekadar ahli-ahli yang berhormat sebagai wakil, tapi ia mesti memudahkan rakyat untuk akses kepada parlimen. Contohnya saya ingin mencadangkan supaya diperuntukkan beberapa hari terbuka untuk wakil-wakil NGO, wakil-wakil mahasiswa, jawatankuasa penduduk untuk bertemu secara langsung dengan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tapi fasiliti yang ada di dalam dewan kita atau pembangunan kita ini tidak memungkinkan perkara itu untuk berlaku. Paling-paling mereka hanya dapat duduk di galeri awam, paling-paling dapat dijamu di kafeteria yang ada di belakang sana ataupun di atas. Tapi kita tidak punya kemudahan untuk dapat bertemu dalam kelompok yang ramai, dalam kelompok yang lebih mewakili daripada berbagai pihak yang secara yang lebih teratur. Kalau dapat kita berikan akses ni kepada mereka, barulah dapat saya berbangga nanti untuk menyebut kami ini sebagai wakil rakyat kerana dapat bertemu dan berinteraksi dengan rakyat. Itu yang betul. Isu kedua yang ingin saya bangkitkan adalah hal yang berkaitan dengan pelajaran dan pendidikan. Pagi tadi telah dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan tentang sekolah berprestasi tinggi yang jangkaannya 100 biji, yang sekarang ini sudah ada 20 yang sudah dimulakan operasinya, tapi punya kekangan-kekangan yang cukup untuk tidak sampai kepada tahap di mana yang diharapkan pada waktu ini. Dan antara kekangan utama yang diberikan jawapannya tadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah hal yang berkaitan dengan keuangan, kekangan keuangan. Dan hal ini juga saya dengar daripada hampir seluruh kementerian yang sedang sekarang, daripada pegawai-pegawainya yang mengeluh tentang bajet, tentang perancangan untuk tempoh yang akan datang ini, kerana kekangan keuangan ini nampaknya agak serius melanda kerajaan. Isunya SBT kita sokong dari satu sudut, usaha untuk mempertingkatkan pendidikan dalam negara kita, walaupun dalam masa yang sama Ipoh Timur juga membangkitkan perkara ini pada pagi tadi. Kenapa tidak? Di samping 100 buah sekolah yang ingin dinaik tarafnya kepada SBT, kita juga jangan lupa kepada perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah yang lain. Isunya adalah, adakah kerajaan mengenal pasti apa dia aulawiyat, apa dia prioriti utama dalam pendidikan kita sekarang ini? Terima kasih Bacuk. Sebagai seorang bekas guru, saya nampak SBT ni bagus. Cuma saya nak minta pandangan Bacuk. Sekolah-sekolah yang diberi prioriti ni, diberi keutamaan ni, di bawah kluster ke SBT ke, nampaknya sekolah-sekolah yang hampir sama. Sekolah-sekolah berasrama penuh atau sekolah-sekolah utama di bandar-bandar utama. Sekolah inilah selalunya pada mulanya menjadi sekolah kluster. Bila SBT diperkenalkan, sekolah ini juga menjadi sekolah SBT.
Jadi sekolah-sekolah ini telah mendapat anugerah beberapa kali. Di bawah kluster mereka diberi segala kemudahan. Di bawah SBT mereka juga diberi segala kemudahan, termasuk 700,000 untuk perjalanan sekolah yang diberi, kita katakan, autoriti pada sekolah ini untuk melaksanakan berbagai program. Isu yang saya rasa perlu diberi perhatian ialah bila kerajaan memberi keutamaan kepada sekolah-sekolah ini secara dikehendaki atau tidak di dalam keadaan kekangan keuangan yang dihadapi oleh kementerian, yang sedia maklum, yang selalu dijelaskan. Saya rasa sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam golongan yang diberi keutamaan ini akan terus tertinggal. Apa pandangan Bacuk dalam soal ini? Itulah hakikat yang ingin saya sambung ataupun yang ingin saya sebutkan. Saya melihat bahawa ada 8 prasyarat yang dikenakan kepada sekolah-sekolah untuk mendapat ataupun dinaikkan taraf kepada SBT. Sama ada 20 sekolah yang sudah dikenal pasti itu memenuhi syarat-syarat ini, itu satu bab. Cuma syarat-syarat tadi nampaknya banyak akan dimanfaatkan oleh hanya sekolah-sekolah tertentu, sedangkan prioriti keutamaan yang harus diberikan bagi saya selain daripada usaha untuk meningkatkan dengan program SBT ini juga adalah prioriti yang berkaitan dengan kurikulum, dengan prasarana. Dan kesempatan itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, berapa banyakkah sekolah pembinaan sekolah-sekolah yang terbengkalai? Ya, sebab saya difahamkan ada lebih kurang 30 kalau tak silap saya sekolah-sekolah yang dibina yang terbengkalai, terhenti pembinaan, termasuk salah sebuah sekolah dalam kawasan kediaman saya di Bandar Bukit Mahkota, iaitu di belah Bangi sana, sekolah menengah Sri Putra yang terbengkalai pembinaannya untuk sekian tahun, yang menimbulkan permasalahan kepada penduduk sekitar, penduduk Sri Putra dan juga penduduk Bandar Mahkota yang terpaksa menghantar anak mereka untuk belajar sekolah menengah ini di Bandar Baru Manggi, sama ada di Seksyen 3, Seksyen 4 ataupun sebagainya, yang jaraknya agak jauh, yang mengakibatkan komplain yang saya terima daripada ibu bapanya adalah menimbulkan keresahan di kalangan ibu bapa dan juga pelajar. Kalau sekolah pagi mereka terpaksa keluar rumah daripada pukul 6 pagi. Kalau sekolah petang hanya akan sampai rumah pukul 8 malam. Nah, kenapa sekolah yang terbengkalai ini tidak diusahakan untuk disiapkan secepat mungkin pembinaannya? Banyak sekolah, bukan hanya di Sri Putra, bukan hanya di Bandar Mahkota, banyak sekolah terbengkalai ini yang tidak, seolah-olah tidak diberikan tumpuan untuk disiapkan dengan segera, sedangkan keperluannya amat mendesak. Tadi disebut oleh Timbalan Perdana Menteri bahawa bajet dihadapi ataupun masalah kewangan dihadapi untuk terus meningkatkan SBT. Walaupun masalah bajet ini masalah yang dihadapi, tapi masih juga diberikan tumpuan, dan dalam masa yang sama banyak sekolah yang tidak siap. Jadi pihak kementerian saya mencanangkan agar prihatin terhadap perkara ini, agar memberikan keutamaan yang sebenarnya kepada isu ini, supaya kan pendidikan anak-anak kita itu tidak tertangguh, dan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita juga tidak tertangguh. Sebab isu yang berkaitan dengan pendidikan inilah saya lihat mungkin kerana sebab kegagalan pendidikan, sama ada perkembangan kurikulumnya mungkin punya masalah, dan juga mungkin kerana prasarana sekolah itu yang tidak menarik. Tanya boleh saya ucap, kalau sekolah rendah Sri Putra di Bandar Bukit Mahkota itu dari segi prasarana cukup cantik bangunannya, kan mungkin baik, tapi kalaulah keutamaan tidak diberikan kepada proses pengembangan yang sebenarnya, saya akan melihat bahawa ribuan anak-anak kita yang kita hantar ke sekolah ini akan terdedah kepada perkara-perkara yang ataupun tidak mendapat akses yang sebenarnya dan yang sebaiknya kepada alam pendidikan. Sebab terlampau banyak isu yang melanda anak-anak kita. Tadi telah disebut oleh Rantau Panjang tentang hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang melanda kita. Saya bacakan sini statement daripada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Alwi Ibrahim, yang mendedahkan peningkatan anak luar nikah yang telah disebut dalam Dewan ini. 2007 16,100 orang, 2008 16,541 orang, 2009 17,303 orang. Bayi luar nikah yang didaftarkan jumlahnya juga telah disebut sebentar tadi. Dan terlampau banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat kita. Saya melihat salah satu dari faktor yang memberi sumbangan kepada
keruntuhan aspek-aspek ini adalah kerana gagalnya kita dalam sistem pendidikan. Saya melihat sistem pendidikan yang ada dalam negara kita ini terlampau exam oriented, terlampau memberikan tumpuan kepada berapa A yang dia nak skor dalam SPM. Award akan diberi kepada orang yang dapat 17, 18 A ke ataupun sebagainya. Dan terlampau exam oriented ini mengakibatkan kita nanti bakal mungkin melahirkan robot-robot yang boleh menghafal, rote learning, yang boleh menghafal segala teori sama ada matematik, sains ataupun sebagainya, tapi bila mereka keluar nanti mereka keluar pula dengan keadaan yang tidak terdedah kepada skill yang boleh dimanfaatkan. Tadi saya baca